Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama aku Kayardi. Aku Nur Hakim, Ustaz Hidayat. Aku Yuzaimi. Dan kita adalah Kau Bagus Alright, so welcome back Yuzaimi. Cakap kau kat podcast. Oh, terima kasih. Terima kasih. Minta dia pakai kamera geli aku. Itulah tengok banyak sangat Netflix kan. Cerita salah. Nanti kita ceritakan. So anyways, welcome back Yuzaimi. The reason kau kat sini pasal you have a very you have a story to tell us about your journey as a chef. Betul? InsyaAllah ada. So it's personal and both kerja chef lah kan. Alright, so if anything, it's a very sad story lah. Sorry tak adalah. Kira struggle lah. Struggle. Dia punya struggle daripada dia single, lepas tu double patty. Apa burger? Kira daripada single sampai sekarang dah beristeri, dah ada anak semua. So yalah, his journey. Silakan. Apa yang kau rasa kau tahu pasal cerita dia yang kau nak Tak, sebab tak ramai yang faham. Setiap kesusahan pasti ada ganjaran. Is it how it says in the dakwah terms? Okay, macam ada. It's correct. Frekuensi dia sampai lambat. Dia dah baca mantra tu. Yes, betul. Cuma I rephrase it, dia dalam Quran lah. So dalam Quran mengatakan every hardship dia akan ada, there is, kira-kira akan ada dia punya reward, akan ada ketenangan dia. Surah apa tu? Ingat tak? Juz Ammah. Juz 30. Juz 30. Dia surah nama dia adalah Asy-Syarah. Where it says kalau I think penonton semua tahu Alam Nashrah Laka Sadrak. Surah yang itulah. Okay, so. Tak apa, nanti you put that one. That's useful for anybody. Nanti kita akan letak lah dia punya maksud dia. Ada 2 ayat yang mengandungi tentang hardship. Siapa mengandung? Mengandung hardship. Mengandung kapal keras. Dia penyetir. Dah belajar. Tapi cakap pasal struggle ni, apa ni struggle yang interesting yang kau nak kita tahu ni sebenarnya? Yang terkesan kau. Okay, being a chef is not an easy life lah. I think Luman should understand why. Plus aku dah kahwin, dah ada anak, dah anak 3 dah. So to have the time for family and also putting your heart and soul at work is not an easy thing lah. Entah I think entah aku boleh cakap apa Dah baik It was getting intense tau. Actually aku ada question. Since masa tu kau dah masuk juara memasak, does that open any opportunities untuk kau tak? Ada difference tak between kau masuk atau kau tak masuk? Jangan sampai aku masuk tau. Tak, bukan Kau dah Kau nak masuk mana Man Masuk mana man? dah jadi kunyit je. Dia tak apa. Silakan. Okay. Difference I think not much. Sebab the exposure there is only for a short term period je tau. And aku tak menang, so the exposure is not really there. That's why I go for the season 2. Okay. It's a all star. Tu pun tak succeed well. That's why the exposure is not there. But I think why I can establish myself in this industry is because of the competition that I go to, like international level lah. Like FHA, aku pergi 2 kali. Then I attend those Singapore Chefs Association punya mini competitions lah, like those running chef. Korang tahu tak berapa leceh tu benda? Apanya? Kau setakat nak masak satu dish je, preparation berapa lama? Aku prepare FHA for 6 months. 6 months. Intense training satu dish kan. Pinggan dia lagi berat daripada makanan kau tahu tak? Betul. Malaysia. Serius. So it's Pinggan not easy lah. Lagi kita orang Melayu kan, kita orang Islam. It's not
Not apa je. Not what? Kau nak not apa? Kira tak cantik lah Tak kita. cantik pasal Kita pegang the benda thing yang is, tak halal. Oh, yang okay. halal. Wow. Yeah. Shocking, bro. Yeah. So when I go for my competition kan, the FHA, aku kena touch with wine. And of course, kita masak, kita nak kena rasa. Rasa sedap. No choice. Sedap okay lah, not bad lah. Ustaz ada soalan je. Is there a difference kalau you pakai wine dengan kan ada masakan dia gantikan Grapefruit. Oh yes, correct. Is Betul there kan? ada beza yang ketara macam jadi terus macam tak sedap sangat or Okay. is it the same? Aku tak tahu lah. Tapi what I can say that if you use red wine and let's say grape juice kan, the difference is there. Oh, The you can flavor, oh. the intensity of the sauce or the whatever that you do with it, right? It makes a difference. Oh. Yes. Really huge difference. Oh. Yeah. Sebab although diorang pakai diorang punya asas grape, anggur, dia punya base. Okay. Diorang pakai anggur. Tapi diorang punya after product lain. Satu is for alcohol. Lagi satu is untuk minum sedap. Sedap untuk lidah budak, sedap untuk lidah orang dewasa. Tapi alkohol cuma sedap untuk lidah orang dewasa sahaja. Jadi bila benda tu dah infuse dengan makanan lain, rasa dia lain. Asli. Yeah. Oh. Alright. So apa aku cakap tadi ya? Yeah, all these things you have to taste lah. You have to go Yeah lah. through. So it's not easy lah. Especially sebagai orang Islam kan, it's not easy to do this kind of things. Tapi pasal dalam industri ni to be honest, susah nak nampak orang Melayu maju Ya. dalam industri ni. Very hard. Selalu kalau tengok dekat Singapore, selalu orang-orang dia lah. Kalau kat Singapura selalu berbeza. Orang dia berbecau man. Berbecau berbecau. Ustaz yang ini. Ya, faham. So kita nak kena sacrifice lah. Tu this one thing I have to absorb lah. I have to make choices walaupun haram kan, tapi Apa walaupun apa? walaupun dia Kau stop it. Kau jangan perangai haram. Dia cakap benda haram, Kau dia yang buat haram benda jadah. haram. Kau yang perangai haram. Kau jangan ni sangat so Okay. yalah, benda macam gitu kan tak cantik wajib lah, ya. memang tak sepatutnya kita buat lah. Tapi for me to step up, I have to do that lah. Yeah. So that I can bukan kata setaraf lah, tapi at least I'm there whereby orang-orang dia know that aku kenal ni orang dia pernah buat ini buat ni. They know me. That's the good thing that I appreciate lah, tapi walaupun salah lah. Yeah, understood. Macam mana gitu Zai? I mean like if it's already Okay. my job. Okay, I want you to be very Honest. honest gila. Okay, lagi-lagi sure. lagi macam saya pun sama juga. Tak, Sebab kau memang. saya kerja. Okay, saya faham attitude saya memang haram jadah. Tapi dia cakap sendiri. okay, jangan cakap pasal tu. Kira pekerjaan kita Berat ni. you have to be honest. You tell me, you told me before. Yeah, Tapi ustaz you- nak kena jujur. Jadi semua orang harus faham. Betul. Apa pandangan pandangan hukum hakam Islam mengenai ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dia gini. Mic dia kat sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dia punya main issue for this thing is more to wine, alcohol. Babi ni is not that much of an issue sangat. Is it? Ya. Of course. Disebabkan dalam disebabkan dalam hadis yang Ustaz pernah baca adalah tentang alkohol. Okay. Anyone that associate, carry, pegang, minum, semua is haram. Okay. For babi, kita makan haram. Okay. Jadi kalau macam babi ni dimakan baru haram. Tapi kalau angkat Tak. tak ada masalah. It's just najis saja. Tapi terpegang? Kan Ustaz cakap. Dah pegang dah tak haram, nak terpegang okey lah. Najis saja. So maknanya kalau you pegang itu memang pegang najis. Tapi yang haramnya bila makan. Tetap cuci macam biasa. Okay. Tak payah sertu. So dalam mazhab Syafi'i kita kena sertu. Mazhab Syafi'i sertu. There is pendapat lain yang Mazhab lain seruan. Kalau aku kasih kau sertri.
Kau jangan sambung kan Ustaz. Benda tu dah tak sampai. Okay, so kalau macam if tak silap Ustaz, ada pendapat lain mengatakan khusus untuk babi just cuci macam biasa pakai sabun. Okay. Oh, Tapi mazhab Syafi'i tak, disebabkan dikiaskan dengan anjing. Okay. Dikiaskan, so dalam Islam ni dia ada perundangan. Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. So qiyas ni maknanya dia menggunakan satu example. Illah dia maknanya dia punya sebab tu sama. For example, alkohol, khamar dalam bahasa Arab is alkohol dengan ganja. Dia jatuh kepada benda yang haram. Disebabkan apa? Dua-dua menghayalkan, memabukkan. Sama dengan babi. For example, yang babi tu dikiaskan dengan anjing disebabkan anjing tu, for example, dah sedangkan anjing pun dah kita nak kena setu pinggan yang dia jilat. Dia minum air daripada tu, kita nak kena setu. Apatah lagi babi. Lagi kotor, macam gitu. So that's why dikiaskan macam gitu. Okay, Ustaz, I got one question. So, I think the modern way of people handling babi kan, dia dah tak macam dulu lah. Dulu kan memang betul kotor, dia mandi tanah liat, dia makan tai dia sendiri. Yeah. Tapi sekarang untuk babi kan, like for macam pelik cakap babi. Tak apa. Tak cakap je. Okay. Janji niat kau bukan nak maki. Babi, Memang betul. benda tu memang nama dia babi. So this oing ni kan. Kau nak cute-cute pula, aku sekil juga ni mikrofon. Macam So this babi nowadays right, they Siapa babi? Siapa babi? This babi macam kau shoot kat satu orang nampak this babi. Because this babi I tell you Okay. So binatang ni kan sekarang dia control. Diorang control macam mana dia grow up. Dia kan very clean on how they jaga, dan lepas tu diorang sembelihkan tu babi lah. Apa pendapat Ustaz kalau macam nowadays babi ni kita Dia receive bersih. Still Tapi kita tetap kena handle dia. Walaupun kita tak makan, kita handle Dah dia. lah, orang dah cakap cannot lah. dia still tetap hukumnya najis. Memang dalam Al-Quran pun dah meletakkan kita, sedangkan kita nak makan pun haram. Haram untuk makan babi, apatah lagi pegang. Understand? So macam gitulah. So tetap tak boleh. Cuma macam Ustaz cakap tadi, bukan loophole. It's not a loophole. It's something yang very serious, is more to alcohol. So you associate, you pegang, you dapat gaji daripada situ, is semua haram. Tu terang-terang Ustaz cakap. Ustaz pernah explain to Man. Wine ni semua, apa-apa yang berkenaan, you dapat gaji dari that sumber pun haram. So alcohol is very strict. Okay. Babi is more to najis, tak boleh, haram dimakan. Pasal it's dirty lah. Dirty itu saja. Tapi kalau you angkat still tak ada masalah. Okay. Itu maksud Ustaz nak differentiate between babi dengan alcohol. Dia angkat aku Kau fikir aku babi? So macam Mungkin perangainya lah. so for example macam when you say that you have to taste wine, bagi Ustaz that one is a bit, I understand that you have to sacrifice. Tapi macam Ustaz cakap, there are some things yang memang tak ada loophole. Dia tak boleh nak silap. Tetap so haram, kira tetap kan dia haram. tak sampai macam aku minum okay, macam cases cold country. People consume vodka because they need to heat up the body for my survival. Macam mana tu? Tak boleh. Melainkan Imbuh hadis salah. Yes, melainkan if you tak minum tu vodka, you mati. Okay, faham. Okay lah. Macam kalau memudaratkan lah. Macam mudarat Okay. lah. Macam is in cold country, I'll shiver and probably I'll die. Okay. Ada benda lain tak yang boleh panaskan badan? Tak tahu lah. Api, Api lah. beli jaket extra, just to ni. Ada kan? Dia maksudnya darurat, maknanya dah tak ada, there's no other choice. Bopian lah. Bopian lah. Dia kan sama macam makan babi lah. Listen, Ustaz say bopian lah. Ha. Yaman dah bilang bopian lah. Sorry. Apa Dia soalan? kan sama macam makan babi lah. Kalau dalam dunia ni tinggal babi, kita makan babi je lah. Okay, kalau macam for example, Kalau you dalam dekat dunia ni aku lapar, aku nampak kau makan kau. Sebab kau dengan jangan gitu jangan. Okay, so Kau Ustaz, sedar sikit. so Ustaz sabar. Memang bagus kau kat tengah. Itulah. Kita bertumbuk dah. So if Ustaz kasih scenario you dekat satu tempat macam island, then makanan yang ada kat situ only babi. So you dah tak ada makanan lain. You dah exhaust semua makanan yang ada kat situ, tinggal babi je. Boleh tak? Dibolehkan disebabkan nyawa.
So it's like that. Kalau even though so darurat ni dia apa segala yang haram disebabkan darurat boleh menukar hukum. Yeah. Tapi nak kena tengoklah Ada darurat dia dia apa. Of course, yang ni kalau siapa yang belajar kitab fiqh dia ada nama dia daruratul khamsah. Darurat 5. Pergilah search sendiri. Banyak dekat you can ask your asatiza, is a lot. Antaranya adalah nyawa. Okay. So that's what I understand from the hukum hakam lah. So macam like you ask, kalau sekiranya dia minum vodka is to kasih badan dia panas, the first thing I ask apa? Ada benda lain tak? Right. If you have other choices, Go ahead itu belum darurat lagi. Okay. You dah tak ada choice. That's the only thing in your hand. You dah tengok memang tak ada benda dah. You dekat tengah-tengah mountain, you only saw vodka. That's the only thing that can keep you warm. Then go by all means. So you to save your nyawa. Macam gitu. Because kita pun haram untuk suicide. Yalah. It is haram, hukumnya haram untuk kita cederakan atau Diri kita sendiri. diri sendiri atau kita memang okay aku nak suicide. No, it's not good. Yeah. It's not right. Yeah. Macam gitu. Itulah. So point taken lah kan. Bukan I want to say that kau ni dah blacklist ni semua, walaupun memang ada hukum tentang minum alkohol, apa yang dia punya consequences dia. Antaranya apa? Siapa tahu? Apa solat tak diterima untuk 40 hari. Something like that. Kirakan consequences dia. But for me, kita kena tengok daripada situasi jugalah. Memang mungkin at that point of time dia walaupun dia tahu tapi dah have to sacrifice. Salah tak? Tetap salah. Salah tak salah. Haram tetap haram. Okay. What I can nasihat is, kalau sesiapa yang dah terjebak ni, pergi solat taubat. Solat taubat, minta keampunan daripada Allah SWT dan do again. InsyaAllah. Try your best. Kita manusia tak boleh lari daripada silap. It's just that kita kena faham, kita nak kena selalu bertaubat kepada Allah. Faham. Jadi berbalik pada soalan saya, yang kita ni bekerja handle khinzir dengan alkohol. Macam mana tu Ustaz? Saya tanya soalan tu daripada tadi Ustaz. Sorry lah. Soalan ni dia bukan sensitif. Dia macam terlalu sebab dia punya hukum dia nyata sangat. Dah terlalu nyata. So macam takut. You have to be honest. Dia gini, kalau sekiranya sumber yang kita dapat memang daripada alkohol itu sendiri, memang tak boleh, haram. Duit tu jadi haram. Okay. Dan kalau sekiranya kita dah berkahwin, kita kasih isteri kita makan, duit haram. Dan apa-apa yang dalam badan kita, yang kita makan benda yang haram, akan dibakar oleh api neraka. Faham. So itu yang maksudnya. Kau banyak ni lemak nak bakar. Sama dengan kau. So I always di belakang tabir Ustaz selalu nasihatkan, man, try to find another job. Try your best to find another job. But macam dia cakap, there are some situation yang dia nak kena look into lah. Same to me lah. Macam Dia pun nak because sekarang let me explain lah kenapa macam Man tak nak resign kan. It's because of the luxury of the work that we have now. Susah dapat kat luar. Betul. That is what Man told me also. But macam kita I always nasihat gini je. Rezeki ada kat mana-mana. Everything Allah dah aturkan. Kalau you betul-betul macam mana macam I don't know the word nak explain. If you betul-betul memang buat kerana Allah, percayalah Allah tak akan sia-siakan. Even though you say if you compare, aku takkan dapat this kind of off day gini kerja lepak. Percayalah, bila kita buat kerja dengan cara yang halal, insya-Allah Allah will always give you time. Sebab the one controlling the time is not me, is not us, is Allah SWT. That's why kadang-kadang bila kita tengok pada zaman ulama dahulu, macam mana diorang boleh khatam maybe 20 times, 30 times in one night. Macam kita fikir macam susah surah, Macam mustahil lah. mustahil. Macam surah Al-Baqarah dah 2 1 jam jam. setengah, 1 jam setengah. Kalau orang yang dah fasih baca 1 jam setengah. Nak surah Al-Imran, surah Maidah, surah Nisa, banyak. Tapi dia orang dah boleh khatam. Sebab the one controlling the time is not us, is Allah SWT. So whatever you say macam you feel relaxed this job. Sedangkan you dalam ni Ustaz bukan nak macam mengutuk It's just that Ustaz memang Ustaz sayang kawan-kawan Ustaz. So I will try my best to persuade you guys to keluar. Buat tak apa. Dia pout dia punya lips ya Ustaz. Itu macam kau. Ni members punya gurau. Memang saya gurau lah. Korang jangan fikir. Aku dah beristeri, dia dah beristeri. Betul. Antara dua orang lah, aku tak masuk campur. Okay, so bukan untuk mengutuk atau untuk macam menghina. But try your best untuk cari kerja lain.
Dia tak kisah you kena kerja extra hours. I understand that you have family. Macam use Boleh lah use lah. use ada keluarga, anak 3, same goes to me. And I think Man know my schedule macam mana. Very hectic, very hectic. Sebab buat 2-3 kerja. At times memang tak ada time. But if we do this for the sake of Allah, we do this memang nak cari nafkah yang halal. Remember tanggungjawab nafkah is kita yang memberikan. Kita ada tanggungjawab untuk dapat dari sumber yang halal. They have the right. Siapa yang have the right? Anak bini kita have the right to say, I only want halal punya pendapatan. Kadang-kadang kita tak nampak sekarang. But there is one of my syekh yang kat Yaman, dia cakap gini tau. Ini more to berkenaan dengan hati lah. Bila kita sering memberikan ahli keluarga kita dengan sumber yang haram, akan lama-lama ni dia akan sebati dengan perangai dengan orang tu. Macam anak kita kasih makanan haram. Nanti bila dia dah besar, takut perangai tu dia sebati dah. Dia dah terbiasa. Kita tak nak tu. And I'm not saying that semua macam itu, no. There are some bila dididik, dia diajar semua okey. But for me, tak kisah kalau tak ada time, but as long as cari sumber yang halal. Point je cari sumber yang halal. Gaji kecil, yang penting halal. My arwah atuk my arwah atuk dia kasih satu nasihat ni. Dulu punya orang dia kerja maybe gaji satu bulan 600 700 yang kerja JTC tu semua. My grandmother tak kerja tau. Dia ajar ngaji je. And you know that dulu ikhlas. Ada kasih 50 sen. Ada kasih $1. Ikhlas. Yang kirakan paling bagus is dia kasih $5. Itu paling best. Best lah. Tapi the rest is $2, 50 sen, $1. But dia pernah cakap dengan ustaz, tapi tak pernah pun dia rasa susah. Dia ada rumah, dia dapat besarkan 4 anak perempuan dia menjadi very successful. And one of them is my mother lah. So macam gitu. So it's not about the quantity of the salary. Dia bukan pasal amount. It's keberkatan itself. There is one case where kita tanya tau, macam mana kau bahagia? One of my friends cakap, macam mana kau bahagia? Kau kerja, dia seorang kerja. Isteri tak kerja tau. Gaji kau berapa? Aku bawa balik maybe 1,800, 2,000. But why are you happy and why are you so macam semua cukup? Susu cukup, semua cukup. And dia cakap dengan ustaz there is still macam balance tau. Macam masih ada balance Balance tak apa, lifestyle pun lengkap, anak dapat semua jumpa cukup. anak bini. Sebab dia gini tau. Kita nak kena faham kita hidup kat dunia ni memang nak sukses. Betul. Okay, tapi there is no such thing as 50-50. Macam mana tu? Tak ada, there's no such thing as 50% akhirat, 50% dunia. There will always be satu lebih daripada yang lain satu. Ini yang Ustaz Masyir pernah cakap. Karut kalau mengatakan dia dapat 50-50. There's no such thing as 50% for dunia dengan akhirat. There will always be one-sided. So it's either you beratkan akhirat, you kurangkan dunia, atau sebaliknya. Okay. So for example macam orang gaji kecil, my friend dia gaji kecil, tapi semua cukup. Masya Allah. And bahagia tau. Like they are happy. You don't see happy. them stressed Diorang at tak ada home. macam even for Husband, wife, I'm gaduh. saying for myself I'm not saying that Ustaz kaya lah, but I'm doing a decent amount. But at times Ustaz pun rasa macam cemas if duit kurang ni semua. Because kita manusia memang tak boleh elak. So kadang-kadang bila kita think back, mungkin adalah tu silap aku buat. Mungkin adalah itu aku tak bersyukur kepada Allah SWT. And my friend always say, Yat, aku gini lah. Sebab dia kawan so dia will call me Yat lah. Yat, the thing is, akunya perangai is that aku selalu bersyukur. Aku dapat ni kan, Alhamdulillah. Gaji aku 1,800, Alhamdulillah. Aku tak dapat pakai aku tak dapat bayar barang kemas atau kira untuk isteri aku. Aku tak dapat pakai barang branded macam kawan-kawan aku lagi yang lain. Tapi aku happy. Anak-anak aku dapat everything. Walaupun so this is a sacrifice as a father. I think you would understand. Kita bila bujang, kita punya ni all out pakai semua macam branded. But once kita got married, ada anak, betul tak Yus? You will not even think about yourself. Yeah. More to biarlah anak-anak pakai kasut cantik, biarlah anak-anak pakai baju cantik. But Kan, kita the priority is the children first correct. So that's why Ustaz boleh nasihatkan korang, kalau korang ada anak, ada bini, you always think that
ni duit biarlah aku kasih yang sumber halal, walaupun aku nak kena kerja keras, walaupun aku tak dapat gaji besar, walaupun aku rasa macam dia gaji kecil je kasih aku, tapi it's not about the quantity, it's about keberkahan itself. So kalau benda yang haram, macam mana ada keberkahannya? Tapi benda yang halal, insya-Allah ada keberkahannya. Wallah alam bisawab. Faham. Maaf Ustaz, terpanjang sikit. But this is a good one. Aku was And para penonton, Ustaz really bukan untuk menghina atau untuk mengutuk sesiapa. It's just that Man cakap to be honest. So Ustaz have to be jujur. It is what it is lah. Yeah. Sebab kadang aku faham kehidupan memang susah, tapi macam Ustaz cakap, bayangkan kau letak Allah dulu baru dunia. But it's Allah Maha Kaya. Buat apa kita nak risau pasal kekayaan, duit semua? Kalau tak cukup duit, kau minta lah dengan dia. Kau doa lah selalu, insya-Allah dapat. Jadi it is what it is. Kalau korang rasa korang tersinggung, aku sendiri pun sama juga. Aku dengan Yus pun sama juga, sebab kita pun kerja under this line. So we are trying our best to actually find new one. InsyaAllah one day, InsyaAllah gaji sikit ke, gaji lebih ke, tak apalah, InsyaAllah. You know what? Ada tu adalah. Sorry, I think kita ada masa lagi 5 minutes. Ada tak? We can still run. Okay, I think at the end of this, is there any doa atau niat yang kita boleh jatuhkan untuk for penonton to see, okay, I want to start my work, I want to do it right, I want to biar rezeki aku cari ni penuh dengan berkat. Ada tak surah atau doa yang Dia itu? bukan doa atau surah lah. Kalau doa is majority yang I think semua tahu, yang doa selepas solat tentang keberkahan rezeki. Nanti Ustaz akan put a link lah. Bukan link. Boleh letak kat. So is Dia untuk letak. Man letak. Atan letak. Atan letak. So is untuk memang dalam doa lepas solat, untuk murahkan rezeki, untuk memberikan keberkahan kepada rezeki tersebut. Itu memang ma'ruf. Ma'ruf maknanya dah diketahui ramai. But the first thing that you really need, the first step is always dengan azam yang baru. Maknanya niat yang baru. Niat yang baru macam mana? Maksudnya for example, you want to change, you want to make this right, you have to have the niat first. Yalah, correct. If you don't have the niat, you takkan start pun. Yeah. Itu the first step, niat. Yang kedua adalah selalu baca, for example macam yang doa, selalu zikir, istighfar selalu. And jangan letakkan kita punya harapan kepada manusia. Letakkan harapan kepada Allah SWT. Okay. Macam Man tadi cakap kan, Allah Maha Kaya. Apalah sangat Allah nak kasih kita 1 bulan 5,000. Allah tak rugi 1 sen pun, tak rugi benda pun. It's just that Allah know us better than we know ourselves. Macam kita selalu dengar, ya Ustaz, saya selalu doa nak jadi millionaire. Every day saya doa, tapi saya tak dapat. Kita kalau if you put at a negative point, maknanya Allah ni macam kira kan you put akidah dah masuk campur, nanti kenapa Allah tak makbulkan, Allah kan Maha Kaya ni gini. Tapi bila kita put at the positifnya kira mindset, kita muhasabah balik. Kita boleh berbual lah. Ni kira kan boleh temberang lah. You cakap, okay, kalau aku dapat 1 million, aku akan buat maybe 10% aku akan kasih masjid. Believe me, Allah lebih kenal kita daripada kita kenal dia sendiri. Kadang-kadang Allah belum kasih the right time, because Allah tak nak kita jauh dengan dia. Okay? Dia Allah ni dia dah nampak the future. Cuma kita still ada choice to pick. Dia dah tahu dah segala-galanya. Tapi dia tahu that aku tak nak hamba ni. Maknanya dia sayangkan kita. Aku tak nak hamba ni lari jauh daripada aku. Kalau aku kasih ni 1 million, takut dia jauh. Aku tak nak. Aku nak dia dekat dengan aku. That's why dia kasih kesusahan. And never ever think that kalau sekiranya kita dilanda kesusahan, never think that ini maknanya Allah nak punish kita sebab kita mungkin dulu jahat ke apa. No. Rasulullah diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi-Nabi lain semua ada ujian. And diorang punya ujian lagi dahsyat daripada ujian kita. Pernah kena campak tahi? Tak pernah kan? Cuma kena campak tahi. Lepas tu kena hamun. Kena cakap kira kan maki hamun, nak bunuh, orang nak bunuh semua everything. Jangan sangka that ni ujian very rabat lah. Rasulullah pun semua kena, tapi disebabkan Allah sayang. Bukan Allah benci. Allah sayang. So always remember, Ustaz nasihat ni so that you guys can take it positively lah. Itu saja. And also one thing, kalau mesti ramai, including aku juga, kadang-kadang bila kita berdoa, misal kata kalau kita berdoa untuk ada 10,000 lah kat dalam bank, kita doa tapi tak dapat. Dia ada 2 jawapan. 1, mungkin belum masanya. 2,
mungkin Allah nak gantikan Allah nak kasih yang lebih baik daripada 10,000 tu. Dia tu dua je. Tu yang Dua je korang kena ingat. rezeki yang Ustaz cakap the last 2 episodes rezeki tu tak semestinya dalam Bentuk mata wang. bentuk duit lah. So kita buka kita punya hati nampakkan lah kan. So be positive. So korang kena ingat tu dua. Satu, mungkin belum lagi masa kau. Dua, mungkin Allah nak kasih lebih baik daripada apa yang kau doakan. Betul. Bukan Allah, macam Ustaz selalu cakap, Allah tak zalim. Allah lebih tahu kita, lebih daripada kita tahu diri kita sendiri. Mungkin untuk kau, okay, 10,000 tu cukup bagus untuk aku. Tapi dalam pandangan Allah, ada benda yang lebih baik daripada 10,000 tu lah. InsyaAllah. Macam itu. Wallahualam. Jadi Yus, balik pada cerita kau. So yes, tak apa, it's okay. So balik pada cerita kau. Daripada juara memasak, after juara memasak, terus kau kerja. Kau kerja apa after that? I'm very curious. Kau kerja after that? Apa kau kerja after that? And gaji kau berapa actually at that point The of time? first season of Jual Masak, I was still working at Tak boleh sebut. that place. Gaji I think 1,600. Yeah. Dia memang susah. And that period of time doing Jual Masak tu, Tak, actually tak asal me. This is 20 apa? 2015, 2016. 2016. Baru start. Sorry, 2017. Baru start ni. Apanya? As in Kerja. kau baru start kerja. Oh, kerja. Tak, kerja I think since 2011 dah dia kerja. experience dah banyak. Okay, the thing about Uzami is aku akan cakap benda sama. Kita dah members dah lama. Aku dengan dia pelajaran semua sama, tapi dia punya experience lebih banyak daripada aku. Knowledge dia lagi banyak daripada aku. For you Cuma to earn- masalahnya Uzaimi ni dia tak pandai nego gaji. So bila dia first start kan, gaji dia actually rendah, 1,006. Actually memang rendah. with all the experience that you have. Yes, lah. dia So, rabak knowledgeable. Aku keluar, aku bukan nak angkur. Aku boleh keluar, gaji aku 2,000 lebih. Okay. The for him- difference lah. And dia 1,006. And untuk dia dia kata dia rasa susah untuk dia cari kerja yang bayar gaji lebih. True? So the interesting thing is that during that period of time dia gaji 1,600, aku baru nak start tunang. So that one tunang pun ikat setahun je. So So 1,600 tu pun belum lagi money CPF belum minus. Dah money CPF berapa? Kira 1,200. 1,002. 1,200. Yeah. So aku kena kerja OT siang malam, back to back shift just to ensure that I have enough money to For tunang lah. kahwin lah, untuk kahwin lah. Tu kahwin lah. Tu after tunang lah. After tunang tak banyak duit kan. Is doing that nak buat majlis tu lah yang the hustle is there. Tapi alhamdulillah. So lepas kahwin, I resign my job. I work with a halal place. Tapi tak tahulah, mungkin kerja dengan orang Melayu kot. try to be honest lah. Satunya dia tak suka tengok Melayu maju ke, atau dia tak suka tengok Someone better. yes, correct. So tu kerja 3 bulan je. And the pay was 2,000 only. Yeah. But the good thing is Before CPF sorry. before CPF 2,000. And korang kena faham one thing aku kena remind. Yus punya experience lagi banyak. For him to earn 2,000 is tak memadai lah. Which is tak boleh accept lah. Kau as a cook ke atau macam That CDP point of ke? time aku dah CDP. Chef di party maknanya kira-kira macam manager Supervisor. of a station lah. Supervisor. Supervisor. Yeah. Okay. So kalau ikut market, the amount that I should get is around 2,500. Yeah. So I worked there for 3 months. Basic 2,500. So work at that place for 3 months, tak boleh tahan. The company closed down. I join tempat non halal. Tapi alhamdulillah it's only for a month je. Then that company open halal concept. So that's where I started to do up this concept with my secondary school friend. Then kita sama-sama maju lah from there. From there I climb up. From gaji 2,500, then I become 3,500. So it's a big jump. Yang susahnya is nak cari kerja yang tepat halal, yang gaji yang memadai. Understood. Yeah. Okay, So that's why kita even if misal kata kalau kita jumpa
kerja, okay, bila kita associate ourselves with kerja yang halal, selalu kalau kat Singapore dia punya boss is Melayu. We got nothing against that sebab kita Nothing sendiri pernah against, buka. correct. Kita sendiri pernah buka business, kita pernah jadi boss. Betul. But it is what it is. Usually orang Melayu kita Tak tahan lah pendek cakap. Bukan macam tahan. gaji kau 2,000, dia suruh kau buat benda macam gaji kau 5,000. Yeah, okay. Which is rabak lah. OT tak ada, apa tak ada. Lepas tu buat salah kena maki atas bawah. Kau declare diri kau orang Islam tapi kau maki. Rabak maki. Which is tak boleh accept lah. Kita kerja dengan orang non-Muslim, diorang boleh hormat kita lebih daripada orang Islam Orang Melayu. kita sendiri Ya, orang kita sendiri. Which is untuk aku sedih. Especially in Sedih this saya line sangat. Especially in this line Yes, Yeah. yes. Tapi bukan aku cakap semua. Aku cakap ada yang memang. bagus Ya, juga, of alhamdulillah. course. Cuma kita mungkin tak dibuka peluang lah to join them lah. InsyaAllah. That's why it's not the time yet lah. Bad bosses. Okay, let's say we talk about bad bosses if I may interrupt Is there anything, I don't know, pasal I've seen in TikTok cakap, kalau nak kerja, bukan kata sempurna, kalau nak kerja happy, positif, doakan untuk bos, doakan untuk colleague. Is there such a thing? Doakan untuk, memang kalau orang mukmin memang bagus lah. Doakan untuk sejuk hati dia atau biar kerja ikhlas, kita kerja untuk dia dengan rakan-rakan walaupun kita tak kena. Boleh. So kalau kita, that's the only way to mungkin, sebab the only thing yang boleh menukarkan diri dia is diri dia sendiri. Cuma dengan izin Allah SWT lah. So mintakan Allah. Mungkin Allah lembutkan hati dia. Terbukakan mata dia, nampak kita buat kebaikan. Mungkin that's the only way. So Macam gitu. pada mereka yang tengok ni, not necessarily you have to hold a grudge, take it in. Nanti you will implode. So what's important is at least kalau you tak boleh nak convince dia berbual dengan dia, doa agar hati dia tukar, doa agar boss tukar. I think it's better for you. So kalau betul-betul dia berubah, kita dapat pahala. Wallahualam. Okay, so plus point lah. Pokoknya plus point lah. Kita Better that doakan we orang. want to fight the system. Of course. It's a very hard process lah. You will hurt yourself and your income. So start with doa lah. I think that's important Betul. Especially in korang punya line, you know. Itulah, the thing about our chef industry line ni is very toxic lah. It's too, Senang cakap mana kita kerja actually memang toxic. actually semua sama, semua Yeah, toxic. sama. It's just that all. my personal experience is that kita kerja dapur, kita nak kena hands on tau. Tempat panas, habis kita nak kena masak, nak kena layan customer, nak kena layan boss, nak kena layan colleague. So the difference of maybe orang kerja 9 to 5 job dengan kita kerja dapur, dia punya mentality lain tau. Yeah. Habis kalau kena yang boss yang macam nyek kan, kita pun Nyek juga. nyek kan, kita pun tak boleh tahan. Tapi kalau kena bos yang bagus, I think kita semua kerja pun kita happy. But I think what I have to say for chef line pasal aku dapat rasa lah, however not much. There is a sense of satisfaction if you get to send all your food out and everything is clear. Yes, of course. And korang dapat finish that service. Itu macam yang satisfaction. Aku rasa kerja lain tak dapat. Yes, Aku dapat rasa. Correct. If you prep your food, everything, all is in order. Like everything is fast, everything is precise, everything is clean. And you have to do all this in that short amount of time. And you have to serve to people, paying customers. And kau dapat lunaskan tu semua, you will feel that sense of satisfaction. Kau bersihkan. Lega dia lain macam. For chef. Macam lagi-lagi kan, bila kita dapat order, usually nanti dia akan keluar satu order sheet. Senang cakap order paper lah. So dia akan kecil-kecil yang itu. Hari-hari aku dengan Yus, kita collect gini tebal Gini tebal. Order korang Order kita. Gini tebal. Yang kerja sekarang ni? Sekarang. Ya. Tapi aku Tapi tak selalu lah. tapi dia Business. janganlah boci bongok. Bongok dia tak apa aku cut. Tapi bila that time bila aku dengan dia kerja dengan different company, lagi rabak. Dia bukan Itu, gini dengan gini. Oh, Macam gini dahsyat. satu hari. Dahsyat. Ya. But there is that sense of satisfaction tau. Dia memang Puas. puas. Betul-betul puas. So yang mereka-mereka yang tengok ni and minat masak atau nak masuk F&B industry, jangan terkilan kalau kita cakap benda-benda negatif. There is a sense of satisfaction there. Aku pernah rasa sikit. Cuma mental nak kena kuat lah. Siapa-siapa yang nak join culinary yang masih muda lagi, hati kena kebal. Okay, number one, don't take people personally lah. That is just the way it work. It's a kitchen. So orang maki kau, it's okay. Tapi kalau kau boleh survive in the kitchen, you can survive anywhere. Yeah, true. Kulit kau tebal. Yes. Okay lah.
memandangkan dah lama betul. Jangan. Tak payah. Memandangkan minggu depan dah berpuasa. Kita nak ucapkan selamat berpuasa. Ya, apa ucapan kau? Ya, selamat berpuasa kepada orang mukmin. InsyaAllah semua dapat membuat dengan sempurna. And siap sedialah kita ni nak looking forward to a good month. We niatkan untuk buat yang baik-baik lah. Yeah. Ustaz, ucapan? Ramadan Mubarak. Okay. Okay. Aku campak pun tak buat juga. Itu je. Mi, kau nak cakap siapa-siapa? Being that our first guest for Kau Bagus apa? Thanks for having me here. Kau buat show and tell ke apa? Okay lah, I mean it's good that I'm here today. I get to learn a lot of things from Ustaz. And it's a bit of eye-opener for me also. So it's a good thing lah. Aku kata eye tau. Aku tak kata eyes. Aku kata eye opener. So it's good lah. Kau nak can open. So okay lah, I've been looking forward for this lah. Cuma tak ada masa. So at least today I'm here. Feel fortunate lah. Ya, rezeki aku. Alhamdulillah. Rezeki kita juga. Kita pun korang kau semua. tak ada ni topik tak ada tau. Tapi disclaimer, kita kawan. Jadi kita cakap pasal dia, korang jangan nak busted. Kita Man cakap benda lebih teruk lagi pasal. Ya, betul. Okay lah, dengan itu Aku Khairdi, Nur Hakim Ustaz Hidayat. Aku Yuzaimi. dan kita adalah Kau Bagus. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.